Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bani dan Mana? Moleh harap kamu semua sihat insya-Allah. Jadi, pada pelajaran Akidah tahun 5, kita akan sambung dengan pelajaran 3, unit 3, Islam sebagai peraturan ikhtiyari. Peraturan ikhtiyari. Apakah maksud peraturan ikhtiyari? Peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah yang ciptakan peraturan ini. Kita boleh pilih kita nak ikut ataupun tidak. Okay, manusia diberi pilihan. Kita nak ikut ataupun tidak. Okay, peraturan yang Allah tetap, yang Allah bagi dalam Al-Quran, yang Allah bagi dalam hadis, kita boleh ikut dan kita tak boleh, kita boleh tinggal. Tapi ada balasan dia. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara hak ataupun batil. Okay, kita ni manusia ada pilihan, kita nak buat baik ataupun nak buat jahat. Kita tidak dipaksa, kita diberi pilihan, kita nak buat baik ataupun nak buat jahat. Tapi kalau kita buat baik, kita akan mendapat ganjaran pahala dan syurga. Tapi kalau kita buat jahat, kita akan diberi balasan azab neraka daripada Allah. Okay, peraturan ni Allah bagi kat kita. Allah kata nak ikut buat, tak mau ikut boleh tinggal tapi dapat balasan neraka. Okay. Manusia juga diberi kuasa untuk menggunakan sumber-sumber alam mengikut cara-cara yang disukainya. Jika manusia memilih kehidupan yang sesat, maka rugilah mereka di dunia dan di akhirat. Okey, manusia diberi kuasa, manusia diberi kekuatan untuk nak buat baik ataupun buat jahat. Tapi kalau manusia itu dia memilih jalan yang sesat, jalan kejahatan, dia nak buat baik, dia nak buat jahat, maka rugilah orang itu di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10 yang bermaksud, maka Allah menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Kat sini Allah bagi hati dekat kita, bagi jiwa, bagi nafsu kita, dia boleh buat baik, dia boleh buat jahat. Allah kata, beruntunglah orang yang membersihkan hati, dan siapa yang mengotori hati, mengotori jiwanya, maka rugilah orang itu. Dia boleh buat baik, siapa yang buat baik maka beruntunglah, dan siapa yang mengotori hati maka rugilah dia. Siapa yang buat jahat maka rugilah di dunia dan di akhirat. Bagi mereka yang tidak mengambil Islam, bagi mereka yang tidak mengambil Islam sebagai peraturan, kalau orang itu dia tak ikut peraturan yang Allah tetapkan, mereka akan sentiasa memikirkan kemewahan dunia. Kita tengok. Sebagai contoh, jika mereka memilih kemewahan dunia, kalau orang itu dia tak ikut peraturan Islam, dia akan buat kezaliman dan jalan kesesatan. Okey. Mereka akan menikmati hanya sementara. Okay, kalau dia tak mau ikut peraturan Islam, dia nak kemewahan dunia, dia buat kezaliman dan jalan kesesatan, nikmat yang dia dapat tu, apa yang dia dapat tu sementara sahaja. Balasan mereka di akhirat lebih pedih. Segala perbuatan mereka akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 6 hingga 8. Maksudnya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam pelbagai keadaan, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan ataupun pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Dan barang siapa yang mengejarkan kejahatan sebesar zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Okay, Allah beritahu kat sini, setiap perbuatan baik dan jahat akan dibalas walaupun sikit, walaupun kecil perbuatan tu.
Siapa yang buat baik walaupun sikit, dia akan dibalas dengan ganjaran. Dan siapa yang buat jahat walaupun sikit, dia akan dibalas dengan balasan ataupun azab daripada Allah. Mari tengok contoh-contoh peraturan ikhtiari. Peraturan ni kita boleh pilih kita nak ikut ataupun tidak. Siapa yang ikut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Siapa yang tak mau ikut peraturan ni, dia tidak akan selamat. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Apakah contoh tu? Kat sini ada dua contoh. Yang pertama, peraturan pemerintahan dan undang-undang. Yang kedua, peraturan ekonomi. Mari kita lihat apakah peraturan pemerintahan dan undang-undang yang Allah tetapkan. Satu, peraturan pemerintahan dan undang-undang. Keperluan manusia yang menyebabkan terjadinya peraturan dan undang-undang. Manusia tidak boleh lari daripada mengikut peraturan dan undang-undang. Antara kepentingan undang-undang adalah sebab apa wujudnya sesuatu peraturan ataupun undang-undang? Sebab dapat melindungi manusia daripada kezaliman. Yang kedua, mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Undang-undang, peraturan, kalau ada peraturan, kalau ada undang-undang, hidup kita akan teratur. Kemudian yang ketiga, menjaga kemaslahatan manusia dalam masyarakat. Menjaga keperluan dan kebaikan kita dalam masyarakat. Yang keempat, digunakan dalam urusan pemerintahan. Dalam urusan pemerintahan digunakan undang-undang peraturan pemerintahan. Manusia sebagai pemimpin. Ini pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan peraturan dalam urusan pemerintahan. Allah dah bagi dah dalam Al-Quran dan hadis peraturan pemerintahan. Manusia berhak memilih siapa yang layak menjadi pemimpin mereka. Kita dalam ramai-ramai ni kita boleh pilih siapa yang layak jadi pemimpin, siapa yang layak jadi ketua. Sebab apa? Tengok peraturan dalam urusan pemerintahan. Pemimpin diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam satu masyarakat tu kena ada pemimpin, kena ada ketua. Sebab apa? Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemimpin akan mencorakkan kehidupan masyarakat dan negara. Kalau ada pemimpin, kalau ada ketua, dia akan membentuk satu kehidupan yang bermasyarakat dalam negara. Manusia sebagai khalifah. Khalifah ni maksudnya pemimpin lah. Kalau dalam bahasa Melayu, pemimpin ataupun ketua. Khalifah bermaksud wakil ataupun pengganti Allah di muka bumi. Allah suruh manusia ni jadi khalifah di bumi. Sebab apa? Manusia dilantik sebagai khalifah di muka bumi untuk menentukan cara mentadbir alam. Nak menjaga alam ni, nak menjaga bumi ni dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam melaksanakan undang-undang. Sebab apa? Manusia dilantik sebagai khalifah. Manusia bertanggungjawab untuk menjaga bumi yang Allah bagi mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikatnya. Allah bagi tahu dekat malaikat, masa ni manusia tak ada lagi. Allah ciptakan malaikat dah. Masa ni malaikat dah ada, cuma manusia belum ada. Allah kata kat malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Kemudian malaikat dengar tu, dia tanya dekat Allah lah, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, iaitu berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Bila Allah kata dia nak cipta satu lagi makhluk yang akan duduk di bumi, malaikat tanya,
Adakah Allah nak cipta satu lagi makhluk yang akan membuat kerosakan di bumi dan membunuh-bunuh? Kemudian Allah membalas pertanyaan malaikat. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kat sini Allah beritahu, Allah lebih tahu apa yang dia buat daripada malaikat. Okey, kemudian peranan khalifah. Peranan ni ialah tanggungjawab khalifah. Apakah tanggungjawab khalifah? Yang pertama, dia kena mengurus alam ini mengikut perintah Allah. Dia kena jaga bumi ni, jaga alam ini mengikut apa? Ikut apa yang Allah perintah. Dia tak boleh buat suka hati. Dia kena mengurus alam ini. Dia kena buat peraturan, dia kena buat undang-undang ikut apa yang Allah suruh. Dia tak boleh buat ikut suka hati dia. Yang kedua, menjadikan seluruh alam ini beriman kepada Allah. Khalifah ni dia kena buat semua orang beriman kepada Allah. Itu tugas khalifah. Yang pertama, mengurus alam. Yang kedua, menjadikan seluruh alam ini beriman kepada Allah. Tanggungjawab khalifah merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat kepada manusia. Manusia sedar dirinya akan mengingati Allah sepanjang masa. Khalifah ni, manusia ni dia kena sedar dirinya, dia kena ingat Allah setiap masa. Mereka juga sentiasa bersyukur akan kemudahan serta nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 34 yang bermaksud, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan daripada segala apa yang kamu mohonkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allah kata Allah dah bagi dah macam-macam. Apa yang kita nak, apa yang manusia nak, Allah bagi semua. Dan kalau kita nak hitung, kalau kita nak kira, kalau kita nak jumlahkan apa yang Allah bagi, tak terhitung. Tapi manusia itu sangat zalim. Manusia yang kafir itu dia zalim, dia sangat ingkar dengan nikmat Allah. Okey, kita tengok. Tadi kita dah masuk kepada peraturan pemerintahan. Sekarang kita tengok peraturan ekonomi. Peraturan ekonomi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi maksudnya bidang perniagaan. Kebebasan memilih dilihat daripada dua aspek. Yang pertama, kebebasan jiwa yang lahir daripada keimanan. Kebebasan jiwa. Hati kita bebas memilih, lahir daripada keimanan. Kegiatan ekonomi yang diamalkan oleh orang yang beriman akan melahirkan masyarakat yang soleh dan harmoni. Kalau kita berniaga ataupun sistem ekonomi, kalau kita diamalkan oleh orang beriman, dia akan mewujudkan, dia akan melahirkan masyarakat yang soleh dan harmoni. Segala sifat mulia seperti belas kasihan, kerjasama, persaudaraan, jujur dan amanah menjadi asas prinsip kebebasan. Kebebasan dalam hubungan. Kegiatan ekonomi mestilah tidak terkeluar daripada hukum syariat dan mengelak perkara yang bertentangan dengan Islam. Ekonomi, perniagaan kita, kalau kita nak berniaga, kalau kita nak masuk dalam bidang ekonomi, kita janganlah terkeluar daripada hukum syariat. Syariat kata tak boleh menjual dan membeli barang yang haram. Jadi kita jangan jual ataupun beli barang yang haram dan mengelak perkara yang bertentangan dengan Islam. Contohnya, melakukan riba, rasuah, monopoli, tipu helah, membazir dan tamak adalah bercanggah dengan akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Dalam perniagaan, pencapaian antara segolongan manusia dengan segolongan yang lain adalah berbeza. Secara fitrahnya, manusia dicipta oleh Allah SWT dengan kebolehan dan kemampuan yang berbeza.
kalau kita masuk dalam bidang perniagaan, kalau kita masuk dalam bidang ekonomi, kemampuan dan kebolehan kita berbeza. Oleh itu, segala kekayaan ekonomi yang bertentangan dengan fitrah manusia akan menyebabkan kemusnahan dan keadaan tidak seimbang dalam masyarakat. Kalau kita kaya, kalau kita dapat duit banyak, kalau kita berniaga dapat duit banyak, kekayaan kita, tapi dengan ikut cara yang salah, akan menyebabkan kemusnahan dan keadaan tidak seimbang dalam masyarakat. Islam telah menetapkan sistem atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian dalam perniagaan. Okey, Allah dah bagi dah sistem yang baik dalam perniagaan. Apakah sistem tersebut? Iaitu sistem zakat. Kita tengok apakah maksud zakat. Zakat dari segi bahasa bererti suci. Dari segi bahasa maksud suci dan subur. Suci bermaksud menyucikan hati pemilik harta. Kalau kita berniaga, kalau kita ada harta, kita bagi zakat, dia menyucikan hati kita, menyucikan pemilik harta daripada segala sikap tamak. Dia nak buang sikap tamak tu, dia nak buang sikap kedekut, dia nak dan tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada orang miskin. Dia nak buang perasaan dan dia nak buang dan tidak mempunyai perasaan belas kasihan. Kalau kita, dia akan bagi perasaan belas kasihan kepada orang miskin. Okay, kemudian apakah maksud zakat dari segi istilah syarak? Maksud zakat dari segi istilah syarak adalah mengeluarkan harta tertentu mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak dengan kadar tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Okey, dia tak semua harta ada zakat. Dia ada harta yang tertentu sahaja, tapi ada syarat. Nak keluarkan zakat ada syarat-syarat tertentu dan kadar dia banyak mana. Nak keluarkan zakat, nak keluarkan semuakah? Nak bagi semuakah? Tak. Ada had tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Kita ada golongan yang kita boleh bagi kat dia. Ada golongan yang kita tak boleh bagi zakat kat dia. Okey, apakah hikmah zakat? Zakat dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang terbaik dan terpuji. Jadi hikmah zakat dapat selesaikan masalah ekonomi. Kalau zakat adalah satu sistem dalam perniagaan Islam, hikmah dia dapat selesaikan masalah ekonomi dengan cara terbaik dan terpuji. Jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin dapat dikurangkan. Kita tengok perbezaan antara orang yang kaya dan orang miskin, perbezaan itu dapat dikurangkan. Dapat dikurangkan. Salah satu cara untuk menjamin keselamatan masyarakat. Zakat juga dapat zakat juga adalah salah satu cara untuk menjamin keselamatan masyarakat. Hikmah zakat seterusnya perlu dibayar setiap tahun. Zakat ni dia perlu dibayar setiap tahun kerana ia adalah kewajipan agama. Okey, kalau kita belajar rukun Islam, dia termasuk dalam 5 rukun Islam. Zakat adalah, menunaikan zakat adalah termasuk dalam 5 rukun Islam. Dia adalah kewajipan seorang Muslim. Kita lah kewajipan kita. Kalau kita orang Islam, kita wajib bagi zakat. Golongan kaya boleh terus menikmati kekayaannya setelah melaksanakan hak-hak saudaranya. Okey, orang kaya pun kalau bagi zakat dia tak akan miskin. Dia tetap kaya dan dia terus boleh nikmati kekayaannya setelah melaksanakan hak-hak saudaranya. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim. Sehingga habis ayat, maksudnya ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kat sini kalau orang tu bagi zakat, dia dapat membersihkan daripada dosa.
Kalau orang tu bagi zakat, dia akan membersihkan daripada dosa, menyucikan akhlak yang buruk. Okey. Dan doa akan menjadi ketenteraman bagi mereka. Tenteramkan mereka. Okey, matlamat zakat. Tujuan zakat. Okey, apakah tujuan zakat? Tadi hikmah zakat. Tujuannya, matlamat dia. Apakah matlamat zakat? Meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup golongan miskin. Kalau ada orang miskin, dia nak tingkatkan taraf hidup dia. Dia nak bagi, tak ada nak kurangkan orang miskin, nak bagi naikkan taraf orang miskin ni. Dan mengeratkan hubungan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Nak eratkan hubungan antara golongan kaya dan golongan miskin. Membersihkan jiwa, dapat membersihkan jiwa, dapat membersihkan hati daripada sifat tamak dan angkuh. Kalau kita ada perasaan tamak tu akan hilang. Kalau kita ada perasaan angkuh, sombong tu akan hilang, insya-Allah. Okey, sekian itu saja pelajaran kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.